Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Siaran kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan melihat secara lebih dekat signifikan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga ke UAE. Ini merupakan lawatan rasmi kedua selepas Indonesia yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah signifikan lawatan kepada di Timur Tengah ini, kerana Arab Saudi merupakan negara sahabat yang sudah pun lama mempunyai talian ataupun jalinan diplomatik dengan negara, apatah lagi dengan era pandemik COVID-19. Pastinya kedua-dua negara ingin melihat hubungan yang direset semula. Bagaimana selepas ini dalam hal perdagangan, pelaburan, hal dengan berkaitan dengan diplomatik, berkaitan dengan kesihatan, dengan mungkin sekuriti makanan dan seumpamanya. Tetapi kita ingin lihat secara lebih dekat, apakah Arab Saudi pada hari ini perlu dijadikan satu rakan kongsi yang lebih baik, sedangkan kita lihat tone yang diberikan oleh pentadbiran Joe Biden, iaitu Presiden Amerika yang terbaru, menyatakan ingin melihat hubungan Arab Saudi dengan Washington dengan cara yang lebih diplomatik berkaitan dengan hak asasi manusia, cuba menamatkan perang yang dilibatkan oleh Arab Saudi di Yaman. Begitu juga hubungan berkaitan peranan Arab Saudi geopolitik di Timur Tengah dan juga Asia Barat. Jadi itu penting untuk lihat bagaimana Kuala Lumpur ataupun Putrajaya berinteraksi dengan Riyadh dalam hal ini. Jadi saya bersama dengan saudara Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan juga Antarabangsa ISIS Malaysia. Assalamualaikum Herizal. Waalaikumsalam. Ya Rizal, mungkin sebagai permulaan signifikan lawatan ini, walaupun dilihat banyak perkara yang agak janggal kerana lawatan ini dalam pandemik COVID-19 masih menjadi ancaman dunia termasuk Arab Saudi dan juga Malaysia. Tetapi kita perlu melihat ini satu langkah pertama bagaimana hubungan dua hala ini antara Putrajaya dengan Riyadh ini perlu diteruskan dalam konteks yang mungkin diperbarui dengan nada yang lebih lunak berkaitan dengan pelaburan, hubungan diplomatik dan juga hubungan sosial antara rakyat kedua negara. Ya, terima kasih. Saya yang pertama sekali saya merasakan bahawa sekaranglah masa yang terbaik terutama sekali untuk Malaysia mendalami hubungan-hubungan diplomatik yang sedia ada. Seperti yang kita semua sedia maklum, pasca pandemik COVID-19 ini, kita melihat dunia seakan-akan mungkin tidak menjadi seperti mana yang kita biasa kenali sebelum ini. Akan terdapat perubahan-perubahan yang mungkin agak drastik daripada segi fokus negara-negara terhadap pelaburan, terhadap hubungan antarabangsa mereka, dan juga segala aspek penjalinan hubungan antara dua negara di strata dunia. Jadi bagi saya tidak begitu janggal untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pergi ke Saudi sekarang, kerana inilah waktu yang terbaik. Kalau kita terlambat, sudah buka nanti pasca pandemik, kita tidak ada masa lagi. Sebab negara semua akan berpusu-pusu untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ataupun menggunakan ruang-ruang ekonomi ataupun perdagangan pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa penting untuk kita fahami bahawa pandemik COVID-19 ini juga telah mengajar negara-negara bahawa mereka mungkin harus berubah di dalam melihat ataupun memberi fokus kepada beberapa bidang. Dan antara yang kita nampak perubahan yang agak ketara dengan kerajaan Saudi adalah mereka lebih menekankan sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan food security ataupun keselamatan makanan, dan juga pembangunan sejagat. Jadi ini bagi saya adalah peluang yang baik untuk Malaysia masuk dan mendalami bahagian-bahagian ini, dan mungkin kita boleh mengembangkan lagi peluang-peluang Malaysia di arena antarabangsa. Bagaimana reaksi Malaysia perlu dijelaskan dengan pertemuan Perdana Menteri dengan Raja Salman dan juga Putera Mahkota Arab Saudi iaitu Muhammad bin Salman berkaitan dengan apa yang boleh ditawarkan oleh Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum, kita sudah menjadi satu rakan yang amat baik dalam perdagangan. Arab Saudi antara negara pengimport dan juga pengeksport terbesar
hal-hal berkaitan dengan minyak sawit dan juga berkaitan dengan perdagangan dua hala antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Tetapi dalam pasca pandemik ataupun era pandemik ini, kita perlu lebih melipat gandakan usaha bidang-bidang baru seperti mana yang dikatakan Cik Rizal tadi. Bagaimana itu dapat direalisasikan, bukan hanya menandatangani MOU ataupun memperkukuhkan perjanjian-perjanjian sebelum ini, tetapi ia dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan segera dalam masa setahun, 2 tahun akan datang ini. Ada dua segi daripada soalan ni. Bagi saya mula dengan yang pertama. Yang pertama tu daripada segi Arab Saudi sendiri. Kita harus melihat kepada visi 2030 yang telah dirancarkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan kita melihat bahawa terdapat kesamaan ataupun terdapat bahagian-bahagian di mana Malaysia boleh memainkan peranan yang agak relevan untuk Arab Saudi mencapai wawasan mereka tersendiri atau wawasan 2030. Antaranya adalah pembangunan satu kawasan strategik untuk multimedia, berdekatan dengan daerah Al-Ula contohnya di Saudi. Jadi kita mempunyai experience, pengalaman membangunkan Cyberjaya contohnya. Dan kita juga telah menjalankan beberapa smart partnership ataupun partnership pintar dengan multinational corporation ataupun perusahaan-perusahaan besar antarabangsa dan juga kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi di sini Arab Saudi akan melihat bahawa pemain-pemain korporat di Malaysia yang berada di dalam Cyberjaya mungkin akan dapat memainkan peranan untuk membangunkan semacam produk yang sama ataupun city yang sama atau kawasan yang sama di Arab Saudi. Itu yang pertama, itu salah satu contoh, bukan hanya contoh ya. Yang keduanya adalah seperti yang saudara nyatakan, dari segi ekspor Malaysia dan Saudi itu bagi saya belum mencapai satu tahap yang optimum lagi. Kita telah menjalankan usaha yang baik selama ini, dan kita telah pun ada basis-basis perdagangan di antara Malaysia dan Saudi, dan tentunya kita boleh mengembangkan lagi. Antaranya adalah sawit, dan juga beberapa produk-produk teknologi yang berasal daripada Malaysia yang boleh kerajaan Saudi import, dan juga bukan saja itu menjadi hub mungkin untuk kawasan serantau di Timur Tengah. Okey, berkaitan dengan itu, industri pendidikan misalnya, kita satu ketika kita memberi peluang yang amat luas kepada anak-anak Arab Saudi untuk melanjutkan pelajaran sama ada di peringkat ijazah dan juga pasca ijazah di universiti-universiti awam dan juga swasta di Kuala Lumpur. Tetapi satu ketika agak dingin semula kerana mereka mendapat peluang akses kepada pendidikan tinggi di negara-negara Eropah dan juga di Amerika Syarikat ketika era Trump. Tetapi mungkin ini masanya juga selepas pandemik ini, Malaysia perlu menggamit semula pelajar-pelajar yang dibiayai oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadikan Malaysia sebagai satu hub pendidikan. Bagaimana ia dapat dilakukan dengan cara yang lebih segar, dengan cara yang lebih baru, kerana kita tahu institusi pendidikan tinggi di Malaysia sudah agak matang dan banyak juga di antara universiti kita yang berada di ranking yang terbaik di Asia, malah di peringkat global. Bagaimana itu dapat dimeterai dalam lawatan kali ini? Dia sebenarnya daripada isu pendidikan ini, memang kita pendidikan di Malaysia, terutama pendidikan tinggi itu sudah dianggap sebagai satu produk internasional ya, sebab kita banyak dapat pelajar-pelajar antarabangsa yang telah datang ke Malaysia. Namun begitu, kita harus faham, dan ini saya nak merungkap kembali persoalan sebelum ini yang saudara ada tanya, bagaimana mungkin ini tidak sahaja perjanjian daripada segi MOU, tetapi bagaimana untuk kita merealisasikan peluang-peluang ini dengan lebih baik. Jadi kalau kita lihat daripada sektor pendidikan sendiri, kerajaan mampu untuk membuka ruang. Kerajaan mampu untuk bernegosiasi contohnya dengan kerajaan di Saudi. Dan ini hanyalah langkah pertama. Pemain-pemain industri harus peka. Pemain-pemain industri juga harus mengikut serta dan melakukan apa-apa perubahan yang perlu untuk merealisasikan perkembangan perdagangan
dalam sektor-sektor ini dan yang kita bincangkan sekarang mungkin daripada sektor pendidikan. Jadi pendidikan ini competition dia adalah sangat tinggi di dunia. Boleh sahaja anak-anak muda di Saudi itu datang ke Malaysia ataupun ke negara lain. Saudara pun ada katakan begitu dan memang benar. Jadi saya rasa kita harus mempertingkatkan kualiti pendidikan kita. Kita harus membuka pendidikan kita dengan lebih baik supaya ianya dapat benar-benar diangkat menjadi satu sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Jadi memang ada interest, memang ada minat untuk datang ke Malaysia, tetapi banyak lagi yang kita perlu buat untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di negara ini. Dan bagi saya itu adalah penting untuk diangkat oleh pemain-pemain ataupun pelaku-pelaku di sektor swasta, terutama sektor pendidikan swasta di negara kita. Kita tahu Arab Saudi dan juga sekutunya di UAE dan juga beberapa negara di Teluk seperti Bahrain dan juga Kuwait merupakan pendukung utama Majlis Kerjasama Teluk dan juga pendukung utama dalam kita juga terlibat iaitu Persidangan Negara-Negara Islam ataupun OIC. Dunia melihat Arab Saudi sebagai satu pemain yang perlu didekati, terutamanya Amerika Syarikat dan juga rakan sekutu mereka di Eropah yang mereka lihat untuk menampan isu berkaitan dengan Iran, dengan kerjasama mereka dengan Arab Saudi itu dilihat sebagai satu sekutu rapat. Sebab itu, isu perlumbaan untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah itu perlu bermula di Riyadh. Bagaimana dengan nada terkini oleh pentadbiran Joe Biden yang melihat Arab Saudi perlu dilihat semula walaupun mereka masih menganggap sekutu utama di Timur Tengah, tetapi berkaitan dengan isu pelibatan Arab Saudi secara serius perang di Yaman dan juga berkaitan dengan pembunuhan Jamal Khashoggi di Turki dan dikatakan ada arahan di kalangan pentadbir Arab Saudi itu sendiri. Jadi bagaimana Malaysia perlu melihat perkara ini dalam masa yang sama kita ingin terus memperkukuhkan hubungan dengan Riyadh dan juga Arab Saudi dengan Kuala Lumpur ini? Bagi saya Malaysia ini kita harus objektif dalam segala urusan hubungan antarabangsa kita. Kita bukan kuasa besar, kita tidak boleh membandingkan Amerika dengan Malaysia contohnya. Amerika tentu sekali mempunyai strategi mereka sendiri dan Malaysia harus ada strategi sendiri. Jadi bagi saya hubungan antara Malaysia dengan Saudi ini di masa-masa yang lalu adalah sangat objektif dan sangat strategik, di mana kita memainkan peranan di dalam peluang-peluang yang kita rasa kita boleh memainkan peranan yang baik. Jadi kita membuka peluang itu dan kita memainkan peranan yang baik. Dari satu segi kita tidak boleh menjalankan ataupun mempunyai naratif yang sama dengan kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang lebih besar. Kerana mereka boleh memainkan peranan dalam kawasan-kawasan yang berbeza dengan Malaysia. Jadi bagi saya peranan kita adalah yang pertama, yang terbaik yang kita boleh berkecimpung adalah yang pertama perdagangan sebagai rakan perdagangan yang dipercayai. Yang kedua, rakan negara Islam yang disegani. Yang nombor tiga, rakan negara teknologi tinggi yang mampu untuk membawa kedua-dua buah negara Malaysia dan Saudi ke arah masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah negara yang disegani dari segi membincangkan impak-impak kepada alam sekitar contohnya, sustainable development for the future ataupun pembangunan mapan untuk masa depan. Jadi kita tidak perlu sebenarnya terlalu masuk ke dalam geopolitik ataupun hubungan-hubungan yang agak ataupun isu-isu yang agak sensitif di antara Saudi dan juga negara-negara sekitarnya, kerana sememangnya itu kita tidak mampu sebagai sebuah kuasa kecil atau kuasa sederhana. Jadi kita harus disegani, tetapi disegani dari segi bidang
yang kita bagus, yang kita boleh jalankan dengan baik, dan yang lain itu mungkin bukan tempat kita ya untuk memainkan peranan yang lebih besar. Okey, kalau bidang yang kita sering kali menjuarai, isu berkaitan dengan kesederhanaan, wasatiyah, berkaitan dengan toleransi masyarakat ke pelbagai kaum di negara kita, itu juga diangkat sebagai satu naratif yang kita ingin kongsikan dengan Arab Saudi. Kerana negara yang bersifat homogenes ini pastinya dianggap ekstrim dalam hal-hal berkaitan dengan agama, dan juga Arab Saudi ingin melihat Malaysia sebagai sumber rujukan dan rakan baik untuk mempromosikan agenda naratif ini. Bagaimana ia dapat dilaksanakan? Kerana inilah masanya pasca pandemik, seolah-olah dunia sekarang melihat bahawa isu keganasan, isu berkaitan dengan Islamofobia dan sebagainya masih penting, tetapi isu utama yang mendepani setiap negara di dunia ini adalah melindungi rakyat mereka daripada pandemik COVID-19. Jadi bagaimana naratif ini perlu disulami dalam kita merebut peluang ini. Mungkin agak vacuum sedikit persepsi berkaitan Islamofobia dan juga ancaman keganasan di dunia ketika ini, kerana inilah masanya. Macam mana Saudara Rizal melihat hubungan ini dapat dimaksimalkan dalam hal toleransi dan juga menangani Islamofobia? Sebenarnya kita terus konsisten ya dengan isu-isu masalah atau isu-isu Islamofobia ini. Kita terus konsisten sebagai sebuah negara yang Muhammad Perdana Menteri dan juga Menteri Luar telah katakan sebelum ini bahawa kita memandang agak serius isu-isu Islamofobia, terutama sekali dengan isu-isu yang berlaku di negara Eropah dan juga di Amerika Syarikat pada satu masa. Jadi saya merasakan bahawa daripada segi stand ataupun pandangan Malaysia, kita agak konsisten. Nah, yang agak menarik di dalam persoalan ini adalah bagaimana kita menggunakan era pasca pandemik untuk mengembangkan lagi mungkin pengaruh kita sebagai sebuah negara yang menjuarai atau mengedepankan isu-isu peace ya, ataupun untuk peace antara kaum contohnya, because kita negara Malaysia mempunyai latar belakang kaum-kaum yang berlainan. Nah, peluang itu memang ada, dan bagi saya kita harus menanti masa yang terbaik untuk kita turut serta di dalam membincangkan isu-isu ini di arena internasional. Sebagai yang saya katakan tadi, kita mungkin tidak boleh menjadi negara terkedepan kerana kita adalah negara kuasa sederhana, atau mungkin pada banyak negara-negara yang berkuasa besar, Malaysia adalah negara berkuasa kecil. Jadi kita harus menunggu masa yang baik untuk kita turut serta membangunkan pemikiran-pemikiran ini di samping negara-negara yang mempunyai kuasa-kuasa yang lebih besar. Antaranya adalah Saudi. Dan ini pentingnya kita terus menjalankan hubungan yang baik dengan Saudi, sebab bila ada peluang itu, kita dan Saudi dan mungkin juga beberapa negara yang lain dapat terus mempromosikan isu-isu yang berkaitan kesaksamaan dan sebagainya. Bagaimana Malaysia ataupun Kuala Lumpur perlu merebut peluang jika itu dapat direalisasikan ataupun ditingkatkan lagi hubungan Malaysia dan juga Arab Saudi ini? Kuala Lumpur ataupun Putrajaya boleh menjadi gateway ataupun gerbang untuk Arab Saudi melihat potensi pelaburan, potensi rakan dagang yang aktif di rantau Asia Tenggara ataupun Asia Timur. Walaupun kita tahu rakan kita di Indonesia dan juga seperti sebuah negara yang berpopulasi besar dan seringkali dianggap juga rakan utama Arab Saudi di Asia Tenggara, dan itu jelas apabila lawatan rasmi Raja Salman satu ketika di Asia Tenggara, antara yang dilawati adalah Kuala Lumpur dan juga Jakarta. Nah, bagaimana peluang ini perlu kita sediakan kepada Arab Saudi? Kita perlu merebut peluang ini kerana mereka masih mengungguli pengeluar minyak terbesar dunia, simpanan minyak mereka masih besar, dan peluang-peluang pelaburan untuk bidang pelancongan, bidang pendidikan dan juga teknologi tinggi seperti mana Cik Rizal katakan tadi, membuka ruang kepada syarikat di Malaysia untuk terjah peluang di Arab Saudi. Jadi yang pertamanya, lawatan ini adalah
hasil jemputan daripada Raja Salman sendiri. Jadi itu agak penting. Itu menunjukkan bahawa sememangnya kita telah bermula di landasan yang baik. Kita sudah pun mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Saudi. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan dijemput. Dan malahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah ketua kerajaan pertama yang dijemput selepas Majlis Keselamatan Serantau di Al-Ula. Jadi maksudnya kalau kita nak buat perbandingan atau perbezaan, boleh saja kalau Raja Salman mahu menjemput Presiden Indonesia kerana negara yang lebih besar, populasi Islam di sana lebih tinggi, tapi tidak dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk ke Saudi. Jadi itu landasan yang baik. Jadi oleh kerana kita sudah berada di landasan yang baik, kita harus mendalami. Jadi yang keduanya, kita harus memenuhi jemputan itu. Kita harus ke Saudi kerana dengan memenuhi jemputan itu, lantas kita boleh mendalami beberapa isu yang kita rasakan kita boleh lagi mengeratkan hubungan. Tentu sekali daripada segi perdagangan, tentu sekali daripada segi ekonomi, pendidikan dan juga yang ramai terus akan bertanya-tanya ataupun menanti-nanti isu bilakah kota Mekah akan dibuka kembali untuk ibadah haji dan umrah. Jadi ini penting untuk kita memulakan dan mendalami. Jadi bukan sangat nak merebut peluang, kerana peluang itu telah ada, tetapi bagaimana kita nak mendalami untuk meletakkan di atas landasan yang lebih strategik. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah dengan adanya lawatan ini sudah tentu akan ada lawat balas. Maksudnya kerajaan Saudi akan datang juga ke Kuala Lumpur. Dan di sinilah apabila ada lawat balas itu, beberapa benda ini boleh direalisasikan insya-Allah. Dan di sinilah di mana Putrajaya akan dapat mendalami peluang-peluang yang ada dan mungkin terus akan boleh launch beberapa program-program dengan kerajaan Saudi. Jadi contohnya daripada segi perdagangan, Malaysia mempunyai kekuatan tersendiri, Indonesia mempunyai kekuatan tersendiri kalau di rantau Asia ini. Jadi tentu sekali kerajaan Saudi akan melihat Malaysia daripada satu bidang dan Indonesia daripada satu bidang yang lain. Dan juga tidak menafikan mungkin ada beberapa bidang itu kita dan Indonesia itu seakan-akan sama kekuatan kita. Jadi oleh kerana telah berlaku perbincangan di Riyadh dan akan berlaku perbincangan di Putrajaya insya-Allah, kita akan dapat mengembangkan lagi perkara-perkara ini dan saya pasti post-pandemic COVID-19 kita telah berada di landasan yang betul untuk mengembangkan lagi perdagangan kita dengan Saudi. Itu sahaja perbincangan kami pada malam ini. Terima kasih Encik Rizal Hazri, signifikan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga UAE. Dan selepas ini kita mohonlah jika ada peluang rakyat Malaysia untuk menunaikan umrah dan juga haji, pastinya perbincangan ini juga dibawa terus oleh Perdana Menteri kepada Raja Salman dan juga Putera Mahkota Arab Saudi, dan mudah-mudahan Malaysia antara negara yang akan dipilih dan kotanya mungkin ada tambahan. Kerana ini kota ketika pandemik tidak sama ketika sebelum pandemik. Mudah-mudahan ada ruang di kalangan jemaah kita ataupun rakyat umat Islam di Malaysia dapat menunaikan haji pada tahun ini. Terima kasih Encik Rizal Hazri atas masa yang diberikan, pencerahan dan juga perbincangan berkaitan dengan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga UAE ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.